Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Madam Amira Azwani binti Anwar, pensyarah bagi subjek fiqh jinayat. Baik, nama saya Muhammad Muzakir bin Muhammad Jafri, dan pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tajuk kami, iaitu jenayah hudud dalam Islam. Yang ini yang lebih spesifik lagi, iaitu berkaitan dengan mencuri. Okey. Jadi yang pertama, kita pergi kepada pengenalan. Baik, bila kita kata tentang mencuri ini juga adalah satu perbuatan jenayah yang juga di dalam Islam kita ada hukum hakam yang akan dikenakan terhadap perbuatan mencuri tersebut. Okey, jika undang-undang negara pula, undang-undang konvensional, kita ada mencuri, kebiasaannya kita ada denda, kita ada penjara beberapa tahun, berdasarkan akta-akta yang disediakanlah, akta-akta yang sedia ada oleh undang-undang negara kita. Jadi dalam undang-undang Islam pula, kita ada bermacam jenayah yang perlu dikenakan hukuman atau diambil tindakan, iaitu salah satu contohnya seperti zina, rasuah, pembunuhan dan bermacam-macam lagi. Baik, jadi di sini tajuk kami yang ini mencuri adalah tajuk yang akan dibahaskan, iaitu di dalam assignment kami ini adalah tajuk yang keempat, mencuri. Baik, jadi mencuri ini, Islam semestinya telah menetapkan syariat ataupun hukum hakam perbuatan mencuri ini adalah untuk memelihara umatnya daripada dicerobohi oleh individu yang luar, yang datang untuk menceroboh harta mereka. Jadi antara perkara yang akan dibincangkan di dalam kami punya slide adalah antaranya takrif ataupun definisi mencuri. Kemudian kita ada dalil persyariatan, kemudian kategori ataupun jenis jenayah, syarat pensabitan jenayah, hukuman, syarat pelaksanaan hukuman, peruntukan undang-undang dan contoh kes. Kemudian akan dihabiskan dengan kesimpulan. Baik, kita pergi kepada takrif. Jadi mencuri ini daripada istilahnya bermaksud mengambil sesuatu secara sembunyi ataupun tanpa izin, dan menurut syarak pula, menurut Islam, adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa sebarang hak daripada tempat simpanan dengan syarat yang tertentu. Jadi istilah sembunyi ini bermaksud orang yang merampas ataupun yang menceroboh harta orang secara terbuka adalah tidak relevan sebagai mencuri, kerana di dalam istilah syarak kita syarak meletakkan mencuri ini adalah secara bersembunyi. Jadi orang yang merampas merampas secara terbuka tidak dikategorikan dalam hukuman yang mencuri. Jadi di sini kita ada definisi yang dipecahkan kepada 4 mazhab. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mencuri ini adalah pengambilan harta secara diam-diam dan zalim daripada tempat simpanan dengan terikat kepada beberapa syarat. Yang kedua, mazhab Hanafi, mencuri adalah pengambilan harta yang cukup nisab pembalasan hukuman potong oleh seseorang yang sudah baligh dan sempurna akalnya.
harta itu bukan dari jenis yang cepat menerima kerosakan, dan harta itu juga dimiliki oleh individu lain dan diambil secara sembunyi dari tempat simpanannya tanpa sebarang syubhat ataupun syak. Yang ketiga, mazhab Maliki adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi tanpa diamanatkan kepadanya pun. Yang terakhir, mazhab Hambali, iaitu pengambilan harta benda secara diam-diam dan sembunyi. Jadi kita pergi kepada dalil pensyariatan. Di sini saya memetik daripada surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan, juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah bahawa Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat ni, apabila kita dengar potonglah tangan mereka, lelaki dan perempuan, bermaksud mencuri ini adalah satu perbuatan yang besar impaknya pada umat kita, kepada orang ramai. Jadi di situ saja kita dah boleh lihat bahawa mencuri ini satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai itu sahaja penerangan saya, presentation saya, dan akan diteruskan oleh sahabat saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Badrul Amin bin Yusuf, metri I1830305. Hari ini saya akan membentangkan slide saya yang bertajuk jenis-jenis mencuri. Yang pertama ialah memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jangkaan atau milikan tuannya. Maksudnya kita mengambil harta tersebut tanpa pengetahuan miliknya. Yang kedua, pemindahan harta itu tanpa persetujuan tuannya, yang bermaksud tuannya tak bersetuju untuk memindahkan harta tersebut, tapi orang yang mencuri itu dia memindahkan tanpa persetujuan. Yang ketiga, pemindahan harta itu dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jangkaan atau milik tuannya. Okey. Seterusnya, syarat-syarat pensabitan terhadap pencuri. Yang pertama, kesalahan mencuri boleh disabitkan dengan adanya salah satu dari bukti-bukti yang berikut. Yang pertama, ikrar, iaitu pengakuan. Yang kedua, keterangan dua orang saksi lelaki yang adil. Yang ketiga, sumpah yang mardud, iaitu sumpah pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa. Jika orang yang didakwa itu tidak mengaku, di mana ikut keterangan orang yang mendakwa bahawa orang yang mendakwa memang sebenarnya adalah pencuri. Yang kedua, pencuri yang mengaku melakukan kesalahan mencuri memadai membuat pengakuan hanya sekali pengakuan sahaja, dan pengakuan itu dibuat di majlis dalam mahkamah di hadapan hakim. Maknanya pencuri itu membuat pengakuan sekali sahaja dah cukup untuk mendakwa bahawa yang pencuri itu ialah pencuri. Okey. Yang ketiga, bagi mensabitkan kesalahan itu, hakim hendaklah menyoal siasat saksi itu mengenai harta atau barangan yang dicuri, cara kecurian, masa kecurian dan lain-lainnya. Maksudnya hakim dia kena soal siasat juga saksi, barang apa yang pencuri itu ambil, bila pencuri itu mencuri, dengan lain-lainnya lah. Lepas tu yang keempat, hakim hendaklah menanyakan kepada saksi itu hubungan antara antara orang yang kena curi dengan orang yang mencuri. Maknanya hakim dia kena tanya juga apa hubungan orang yang mencuri dengan orang yang kena curi, sama ada jiran ke, saudara mara ke, ataupun keluarga. Okey, seterusnya, hukuman yang dikenakan ke atas pencuri mengikut peruntukan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam kanun jenayah syariah. Kesalahan mencuri boleh dikenakan hukuman hudud. Dalil pensabitan hukum
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-38 yang bermaksud, pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya sebagai balasan pekerjaan dari siksaan daripada Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua ialah hadis daripada Nabi SAW bermaksud, tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu kecuali 1/4 dinar atau lebih daripada nilai wang emas. Maksudnya jika yang pencuri itu mencuri lebih daripada 4 dinar, dia boleh dipotong tangannya. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung berkaitan dengan syarat pelaksanaan hukuman mencuri. Jadi ada beberapa syarat, di antaranya ialah yang pertama sekali, individu tersebut mestilah seorang yang baligh. Maknanya seseorang kanak-kanak yang mencuri, dia tidak akan dikenakan hukuman potongan tangan sebab mereka ini belum lagi terikat dengan undang-undang syarak. Jadi seperti mana hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mafhumnya bermaksud telah diangkat pena dari 3 golongan, iaitu daripada orang yang tidur sehingga dia bangun, daripada bayi sehingga dia baligh, dan daripada orang gila sehingga dia sedar. Baiklah, yang kedua, seseorang itu dia mestilah yang berakal. Maknanya orang yang tak waras ataupun gila, dia terkecuali dalam syarat ini. Maknanya dia tidak dikenakan hukuman lah sebab dia bukan berada dalam keadaan waras. Tapi bagi dalam kes mabuk, sekiranya seseorang itu dia mabuk atas dengan sengajanya, dia minum sesuatu yang memabukkan dan dia mencuri, maka dia akan dikenakan hukuman sebab dia mabuk dengan sengaja. Tetapi sekiranya dia dipaksa untuk mabuk dan dia melakukan perbuatan mencuri, maka syarat ini akan gugur. Baiklah, yang seterusnya, macam saya seperti mana yang saya cakapkan tadi lah, tiada paksaan. Sekiranya ada paksaan daripada orang lain untuk dia mabuk ataupun dia dipaksa untuk mencuri, maka sabitan ke atasnya akan gugur lah sebab ada wujud unsur paksaan kat situ. Yang seterusnya, pencuri tahu hukum mencuri adalah haram sebab lazimnya seseorang yang umat beragama Islam seseorang beragama Islam sudah tahu tentang hukum mencuri adalah haram. Tetapi bagi dalam kes orang yang baru memeluk agama Islam, dia kurang tahu menahu tentang hukum hakam, jadi hukuman takzir akan dikenakan ke atasnya bagi menggantikan hukuman hudud atau hukuman had sama aja. Yang seterusnya, syarat yang seterusnya ialah harta bukan milik ataupun milik bersama pencuri. Maknanya sekiranya pencuri mencuri barangan atau harta rakan kongsi, maka dia tidak akan dikenakan hukuman potongan tangan. Hal ini kerana barang tersebut adalah milik bersama. Maknanya dia kongsi dengan kawan dia, tapi dia mengambil, dia tidak akan dikirakan, dia tidak dikira sebagai mencuri lah sebab itu adalah harta yang dikongsi bersama dengan rakan kongsi beliau lah. Okey, yang seterusnya, harta dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Ini bermaksud harta sudah pun disimpan di tempat yang menjadi kebiasaan untuk menyimpan barang lah, seperti mana orang menyimpan barang yang kemas di dalam almari dan wang di dalam peti besi. Bila mana ada orang lain yang datang untuk mencuri barang tersebut, maka orang lain tu dikira akan dikenakan hukuman lah sebab dia telah mencuri sesuatu yang telah disimpan di tempat yang sesuai. Jadi bagi saya masuk kepada bahagian seterusnya berkaitan dengan peruntukan undang-undang. Jadi seperti mana sudah sedia maklum lah, di Malaysia kita ada 2 bentuk undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Jadi ini merupakan sedikitlah definisi, boleh baca sendiri, dan saya sertakan beberapa akta yang telah diperuntukkan dalam perundangan sivil berkaitan dengan orang-orang yang mencuri ini dan hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Kita masuk satu persatu insya-Allah. Baiklah, yang pertama sekali kita masuk kepada yang pertama, iaitu Seksyen Akta 379, hukuman bagi kesalahan mencuri biasa, di mana dia mencuri benda-benda yang kecil yang selain daripada kenderaan bermotor atau bahagian komponen kenderaan bermotor yang tidak dilakukan dalam rumah kediaman pemilik barang. Maknanya dia melakukan kecurian yang biasalah, maka kesalahan ke atasnya ialah hukuman denda sebatan atau penjara selama sesingkat 1 hari sehingga ke 7 tahun. Seterusnya, Seksyen 379A, iaitu hukuman bagi kesalahan mencuri kenderaan bermotor. Dia mencuri sesuatu daripada motor, daripada
kereta, van dan sebagainya, termasuklah aksesori dan tayar sekalipun, dia termasuk dalam section ini. Jadi hukuman yang dikenakan ialah penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun serta akan dikenakan denda. Yang ketiga ialah section 380, iaitu mencuri di dalam rumah kediaman ataupun dalam makna lain dia pecah masuk rumah. Jadi hukuman penjara yang dikenakan kat atasnya ialah penjara selama 10 tahun, dikenakan denda bagi kesalahan pertama. Sekiranya orang tersebut, individu tersebut melakukan untuk kesalahan kedua dan seterusnya, dia akan dikenakan penjara yang sama, denda dan juga sebatan. Bagilah yang keempat, section 381, iaitu berkaitan dengan mencuri yang dilakukan oleh seorang kerani atau orang gaji, di mana mereka ini melakukan perbuatan mencuri terhadap harta milik tuannya ataupun majikannya. Jadi hukuman penjara yang dikenakan ke atas mereka ialah penjara 7 tahun dan juga dikenakan denda. Baiklah, untuk yang kelima, mencuri yang dilakukan setelah membuat persiapan untuk mengakibatkan kematian ataupun kecederaan, di mana bila mana seseorang itu dia melakukan pencurian, dia boleh mencetuskan kepada kematian ataupun kecederaan. Jadi individu tersebut yang disabitkan itu boleh dikenakan hukuman penjara untuk tempoh sehingga 10 tahun dan didenda dan juga disebat. Jadi tadi kita masuk dalam perundangan sivil. Jadi kita masuk dalam kedua untuk perundangan syariah. Ini merupakan definisi lah, boleh baca dalam slide yang kami sertakan, grup kami sertakan. Okey, ini tadi ada diterangkan sebelum ni, tapi agak panjang untuk saya explain, kita juga kejar masa. Boleh juga dibacakan dalam slide yang kami sertakan. Jadi antaranya kecurian dianggap berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Antaranya lah yang A, nilai harta yang dicuri itu perlu mencukupi nisab, iaitu 1/4 dinar emas, iaitu 9.36 gram emas atau 3 dirham perak. Okey, dan semua itulah A sampai ke G. Anda boleh baca dekat slide yang kami sertakan. Baik, untuk hukum, sebentar tadi saya ada terangkan berkaitan dengan hukuman yang dikenakan bagi pencuri untuk perundangan sivil. Jadi untuk perundangan syariah pula, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi berdasarkan ayat di atas, bahawasanya hukuman bagi kesalahan mencuri untuk perundangan syariah ialah wajib potong tangannya. Jadi bagaimana kaedah dia? Bagaimana kaedah untuk potong tangan? Iaitu kesalahan pertama, beliau akan dipotong di bahagian pergelangan tangan kanan, di bahagian tapak tangan yang menghubungkan tapak tangan dengan lengan, macam ni, bahagian ini. Jadi bagi kesalahan pertama, untuk kesalahan pertama di bahagian potong, kena potong di bahagian pergelangan tangan belah kanan. Kemudian bagi kesalahan kedua pula, dikenakan hukuman potong kaki kiri di pergelangan buku lali itu tersebut. Jadi dia akan jadi bersilang. Kesalahan pertama bahagian tangan kanan, kesalahan kedua kaki kiri. Bagi kesalahan ketiga pula tangan belah kiri dengan kaedah yang sama, dan kesalahan yang keempat pula di bahagian kaki kanan dengan kaedah yang sama. Jadi sekian dari saja, wallahu alam. Kita sambung kepada pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du, insyaallah pada bahagian saya bagi tajuk yang diberikan iaitu mencuri, saya diberikan bahagian untuk untuk memberikan satu contoh kes yang berkaitan dengan tajuk yang diberikan iaitu mencuri, serta untuk memberikan kaitan di antara undang-undang yang berkaitan dengan kes yang dijadikan sebagai contoh. Jadi untuk pembentangan, saya memberikan satu kes berkaitan dengan penyelewengan harta syarikat yang juga boleh dikaitkan dengan mencuri, iaitu satu kes yang melibatkan beberapa orang pekerja Telekom Malaysia Berhad yang telah dihadapkan ke mahkamah
bagi tuduhan menyalahguna harta milik syarikat dengan menjual 3 kabel gentian drum drop. Kalau kita tengok drum drop ni ada kabel kes berkaitan dengan kabel kecurian, penyelewengan kabel gentian ni memang kerap kali berlaku. Saya beri contoh di tempat saya sendiri pun ada di kalangan ada juga berlaku kes berkaitan dengan kecurian kabel gentian yang mengakibatkan Telekom Malaysia mengambil keputusan untuk menanam kabel tersebut dan orang kata mengalihkan melancarkannya melalui bawah tanah. Namun di dalam kes ini beberapa orang pekerja dan juga ada juga pegawai pembantu teknik yang tidak dapat melindungi kes tersebut, dengan bahasa mudahnya kantoi, lalu dihadapkan ke mahkamah di atas tuduhan berkenaan dengan penyelewengan harta milik syarikat. Jadi yang tertuduh adalah Muhammad Reza Suhaimi berumur 29 tahun dan Azmi Zainal 30 tahun, yang juga merupakan seorang kedua-dua mereka merupakan pembantu teknik di syarikat Telekom Malaysia, dihadapkan mahkamah kerana terlibat dalam penyelewengan harta syarikat. Saya ingin sentuh terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana kes itu terjadi. Disebutkan di dalam akhbar, di dalam laporan akhbar yang juga merupakan laporan kes berkenaan menyalahgunakan harta 3 kabel gentian drum drop milik TM dengan menjualnya kepada seorang lelaki di Ibu Sawat TM Tampoi, Jalan Tampoi, pada kira jam 3 petang 21 hari bulan Disember 2017. Namun begitu, semasa dihadapkan ke mahkamah, tertuduh mengaku tidak bersalah selepas dibacakan kes tersebut di hadapan hakim, iaitu Hakim Jailani Rahman. Itu secara ringkas berkenaan dengan kes. Namun begitu, saya ingin memberikan tumpuan kepada apa yang boleh undang-undang yang kita boleh kaitkan dengan kes, iaitu disebutkan berkenaan Undang-Undang Malaysia Akta 618, Akta Institusi Keuangan dan Pembangunan yang mengandungi segala pindaan hingga 1 Oktober 2008. Disebutkan di dalam akta tersebut, iaitu Akta 618, dengan curangnya menyalahgunakan atau mengambil bagi kegunaan sendiri harta itu, atau dengan curangnya menggunakan atau melupuskan harta itu dengan melanggar peruntukan bahagian ini, yang menetapkan bagaimana amanah itu hendaklah dilaksanakan, atau dengan sengaja membiarkan mana-mana orang lain berbuat demikian melakukan pecah amanah jenayah. Dan juga peruntukan hukuman yang dikenakan berdasarkan undang-undang tersebut adalah didenda tidak melebihi 2 kali nilai harta yang merupakan hal perkara pecah amanah itu, atau 10 juta ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi begitu undang-undang yang telah ditetapkan menerusi Undang-Undang Malaysia Akta Institusi Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan kes pecah amanah, ataupun boleh kaitkan dengan mencuri juga. Juga jika kita lihat di akhbar tersebut menyatakan bahawa bersalah ataupun tertuduh dikenakan Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan, dan juga Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Jadi demikianlah kes yang dijadikan sebagai contoh bagi tajuk yang diberikan dan juga undang-undang yang boleh dikaitkan dengan kes tersebut. Jadi itu sahaja. Wallahu alam, saya serahkan kepada rakan pembentangan saya yang seterusnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Zaid Rosli. Nombor matrik I19204087. Saya akan membentangkan tajuk curi berkaitan fakta kes. 2 pekerja Telekom Malaysia Berhad TM, Muhammad Ariza Suhaimi 29 tahun dan Azmi Zainal 39 tahun yang juga pembantu teknik Teknologi Malaysia. Kedua-duanya tertuduh dengan niat bersama menyalahgunakan harta 3 kabel gentian drum drop milik Teknologi Malaysia
Seksyen 403 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat dan boleh dikenakan denda. Seterusnya, keputusan kes. Mereka turut mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan pilihan mencuri barangan itu daripada milikan TM mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Ilyas bin Abdullah. ID Matric 1810265. Okey. Saya akan menerangkan pembahagian saya itu kaitan kes dengan tajuk dan penutup. Akhir sekali lah. Okey. Saya telah menyatakan beberapa fakta ataupun yang ada dalam slide. Yang pertama, apa yang kita boleh kaitkan kes ni dengan tajuk. Yang pertama, kes ni adalah penyalahgunaan kuasa ataupun harta syarikat dengan harta syarikat yang beliau kerjakan lah. Okey. Kita dapat lihat bahawa dua orang penjenayah menyalahgunakan harta syarikat dengan menjual 3 kabel gantian, iaitu drum drop ni milik syarikat, iaitu syarikat Telekom Malaysia. Okey. Mahkamah telah memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda. Okey, denda ni mahkamah tidak, ataupun artikel tu dia tidak letakkan dia tidak letakkan apa nama denda tersebut. Tapi apa yang nak kita bincangkan bahawa ini dapat dikaitkan dengan tajuk yang saya akan bentangkan ataupun kawan-kawan saya telah bentangkan, itu kes curi. Apa yang dapat disamakan bahawa maksud mencuri itu mengambil harta orang lain secara diam tanpa mengkhabarkan serta tanpa ada sebarang hak ke atas harta tersebutlah. Okey. Kaedah ni melalui 3 kaedah yang boleh mensabitkan kes mencuri. Yang pertama, pengakuan, bukti dan sumpah lah. Pengakuan, dua penjenayah itu telah mengaku bersalah bahawa dia telah mencuri 3 kabel gentian yang milik syarikat Telekom Malaysia. Yang kedua, bukti yang telah dibawa oleh pendakwa raya yang telah menyatakan kesalahan dua penjenayah itu, dan sumpah yang telah dikeluarkan oleh pendakwa raya tersebut. Okey. Itu komplit untuk kaitan kes dengan tajuk. Kes dia mencuri. Okay, kan? Kawan-kawan saya telah bentangkan tadi tajuk, itu fakta kes dan sebagainya. Okey. Akhir sekali kita nak pergi kepada penutup. Okey. Penutup ni saya rumus secara keseluruhan lah. Okey. Semua pihak berperanan untuk mencegah daripada berlakunya jenayah mencuri di sekitar kita. Segalanya bermula daripada pendidikan akidah yang mantap. Orang yang mantap akidah ni dan imannya akan meyakini bahawa setiap perbuatan sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kan. Kemudian ia tidak akan melakukan jenayah mencuri dan dosa-dosa lain sekiranya dia tahu Allah Taala sedang melihatnya. Yakinlah bahawa setiap perbuatan tubuh badan kita akan menjadi saksi di akhirat kelak atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Dapat saya rumuskan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang paling unggul, sistematik, ideal dan bersifat realistik serta masih relevan yang digunakan pada mana-mana zaman. Dakwaan yang mengatakan bahawa ia sudah lapuk dan tidak sesuai ataupun dan tidak dapat digunakan lagi pada zaman ini kerana ianya sudah moden dan tidak dapat sama sekali untuk menggunakan pada zaman ini. Oleh yang demikian, usaha untuk merealisasikan dengan mengambil kira perkembangan masyarakat sezaman haruslah dilakukan, memandangkan undang-undang yang sedia ada tidak mampu dan tidak dapat menangani masalah jenayah di negara kita dan makin bertambah. Okay. Namun begitu, usaha-usaha untuk memberi penjelasan dan ketidakfahaman yang tepat kepada masyarakat tentang
undang-undang jenayah Islam ini harus dipertingkatkan dan diperluaskan kerana banyak kekeliruan dan ketidakfahaman terhadapnya akan dapat dihakis dengan adanya peningkatan terhadap penyebaran apa itu undang-undang jenayah Islam. Okay. Saya harap slide-slide dan kawan pembentangan kami ini dapat memberi sedikit sentuhan ataupun input yang bermakna kepada korang ataupun kepada apa semua agar dapat mengambil sedikit sebanyak. Okey, wallahu alam. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.